لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نزواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Barisan Jabatan Kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan muslimin minta Allah sekalian. Pertama sekali kita banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberi satu ruang daripada ruang-ruang sakit-baki umur kita yang pendek ini, dapat kita hadir bersama salat maghrib berjemaah, dan seterusnya kita dapat bersama dalam ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kerjakan ini, ianya merupakan satu bekalan bagi kita, harta yang kita nak bawa, harta yang hakiki, yang sebenarnya harta yang boleh menolong kita. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita guna pakai kitab Al-Yaqi wal Jawahir fil Uqubatil Ahlil Kabair, pada membicarakan tentang dosa-dosa yang besar. Bila kita sebut dosa besar ini ialah penghalang-penghalang yang boleh kita selamat di sana. Semua orang nak selamat. Orang nak senang dunia ni, orang nak senang, nak kaya, nak selamat. Nak selamat, apa makna selamat? Tahu tak? Nak selamat dunia, selamat di akhirat. Selamat dunia, selamat yang macam mana? Bila kata-kata nak selamat di akhirat tu, macam mana selamat di akhirat? Ada rumah ke, ada kenderaan ke, ada keluarga, itu selamat. Apakah yang dikatakan selamat di akhirat? Nak selamat. Semua orang nak selamat. Macam mana nak selamat? Kita sebut nak selamat, tapi apa makna selamat? Kita sebut nak senang di dunia ni, senang macam mana? Kita kata senang dunia ni, kita dapat tak senang? Sampai umur kita sampai 50, 60 ni, senang yang kita sebut senang tu, dapat tak dapat lagi? Kita kata nak kaya tu, kaya macam mana tu? Hanya sekadar dapat kaya jadi kaya, tetapi tak boleh mengkecapi nikmat kekayaan itu. Itu kaya. Kita kata nak selamat, tidur malam pun tak boleh lelap, selamat. Kita kata nak bahagia, nak selamat. Dengan ada harta, kita kata wang banyak boleh selamat, boleh bahagia. Rupanya tak mendatangkan bahagia juga. Jangan kita lihat orang miskin susah itu, dia tak bahagia. Kalau nampak dia miskin tapi jiwa dia bahagia. Yang kita nak selamat ni, apa makna definisi selamat itu? Selamat dunia, selamat di akhirat. Selamat dunia ini bentuk dia. Selamat di akhirat macam mana bentuk dia? Nak selamat di sana, kata ulama, kalau kita tidak ada sesuatu, mana mungkin kita boleh memberi sesuatu pada orang lain? Kalau kita tidak memiliki sesuatu, tak mungkin kita dapat memberi sesuatu pada orang lain. Kalau kita tidak ada bekalan yang cukup, mana mungkin kita boleh selamat di sana? Selamat di sana tu macam mana selamat? Nak selamat sana, kena cari usaha selamat di sini dulu. Apa makna selamat ini? Kita usaha cari jangan terhindar, usaha cari terhindar supaya jangan sampai kita terhijab dapat hidayah pada Allah Ta'ala. Tu kalau nak selamat. Kalau hidayah tak dapat, kita tak selamat. Kalau petunjuk tak dapat, kita tak selamat. Kalau di dunia lagi dah tak selamat, di sana nak selamat. Di dunia dah tak selamat, di sana nak selamat. Bukan tu saya cakap, ni saya lah. Kita sama-sama kita lah.
Nak selamat sana, kita kena usaha nak selamat di sini dulu. Supaya setiasa kita dapat hidayah. Hidayah, bidayah selalu sebut, mesti usaha memiliki hidayah. Kalau hidayah tak dapat, tak selamat kita. Semua orang nak selamat. Apa yang membuatkan kita takut hari ini? Pertama kali kita takut apa yang kita sayang hilang. Kita sayang muda kita, muda pun hilang. Kita sayang sihat yang ada kat kita ni, sihat yang ada pun Allah dah ambil. Kita bimbang takut harta kita hilang. Tiasa dalam keadaan takut. Takut sihat tak ada. Saya sebut lagi minggu lepas, walaupun panjang umur kita ini, syukur Allah, Allah panjang umur malam ni. Panjang umur kita ni pun, tuan-tuan saya sebut dalam minggu lepas, panjang yang berserta dengan penyakit. Memang umur panjang, tapi berserta dengan penyakit. Bersama sahabat akrab kita, penyakit. Usahalah ikhtiar rawatan ubat. Usaha. Ni kita nak masuk tajuk yang besar ni. Kalau nak selamat, Allah sertakan ujian, dia beri kesakitan. Allah beri kepada kita 4 ujian yang besar dalam hidup kita, sahabat-sahabat. Pertama sekali, Allah ujikan kita dengan kesusahan. Dah susah, sakit pula. Allah uji kita di dunia pertama sekali, kesusahan. Dah susah, sakit pula. Yang kedua, Allah uji dengan kemewahan. Apa ruang masa kita nak hadami ilmu pun tak ada. Ruang kita nak berjemaah pun tak ada. Kita tak tahu semua itu punca-punca kita tak selamat. Yang ketiga, Allah ujikan yang kita susah nak buat ibadah. Pelan elok-elok dah. Oh, malam ni kot memu. Tak boleh pula. Ada pula dengan hujan. Ada saja hal. Terhalang. Cuba fikir. Yang keempatnya, Allah uji kita cukup susah nak tinggalkan yang haram ni. Yang Tuhan larang. Cukup susah. Kekuatan yang perlu kita bangun, bina ialah dalaman hati. Semuanya penyakit dia terbit pada hati. Tak usah cakap lah. Datang cepat sombong, hati. Datang sifat ujub, darah hati. Datang cepat dengki, hati. Datang malas nak bertahajud dengan malam pun, hati. Datang berat, datang surau pun, hati. Jadi sombong pun terbit pada hati. Sebab tu manusia yang kita nak bangun, nak bina manusia, kalau kita nak bina, nak selamat, pertama, asal pertama, kita kena al-khulub, kita kena bangun hati kita dulu. Maka sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, ala wa inna fi jasadil muzghah iza saluhat saluhat jazul kulluh wa iza fasadat fasadat jadi kulluh ala huwa ya khalbun. Banyak kali saya sebut hadis ni. Hadis-hadis baginda Rasulullah rujukkan kita. Nabi sebut taraktu fikum amrain ma in tamasum bihima lan tadallu abada kitabullah rusuli. Aku tinggal kepada kamu dua benda. Taraktu fikum amrain ma in tamasum, kamu pegang terus dua benda ini, lan tadallu abada,
kamu tak akan sesat. Kitab Allah Rasul, Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah. Kita ni hebat, ada tempat rujukan kita. Kita Allah Ta'ala beri ilman kepada kita, tapi ilmu tak ada, tak jadi. Dia anugerahiman, ilmu tak ada. Orang kafir Tuhan bagi ilmu dia kepada dia, tapi iman dia tak ada. Nak jadi beriman ni, iman ni benda yang kena bangun. Dia kena masuk ilmu. Nak jadi baik pun kena belajar nak jadi baik. Nak bagi senyum hormat orang kena belajar macam mana nak hormat, kena ada ilmu. Nak masak kari pun kena ada ilmu. Ini dengan Allah, Tuhan. Adab kita dengan Allah. Tuhan, kita masa dah tak panjang, Tuhan. Tak ada siapa boleh tanggung sampai 20 tahun ni, tak ada. Saya pasti tak ada. Boleh tunggu 20 tahun lagi? Boleh tunggu, Tuhan, 20 tahun. Boleh ada umur 20 tahun lagi? Mana masa dia? Masa sekarang kita datang belajar, ustaz mana datang pun kita bukan sekadar dengar, balik tak boleh. Tak boleh buat ustaz itu boleh. Datang faham, yakin. Bila datang yakin, itulah datang hemah yang kita buat dengan kehendak hati kita. Saya dah sebut minggu lepas, kita kena atur gerak kerja kita, program harian kita, program kehidupan kita dengan pengisian-pengisian yang boleh membina kita, boleh selamat. Mulai sekarang kita kena buat sesuatu yang terbaik untuk kita, bukan untuk orang lagi. Untuk diri kita nak selamat. Nak selamat tak? Nak selamat. Pertama sekali, pastikan kita sentiasa dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Masalah sekarang bila kita dapat, kita tak tahu itu hidayah pada Allah. Baik. Takut tertinggal minggu lepas pun tak sempat nak sambung. Ini sambung boleh. Pengajian kita muka surat 11, Tuan. Nak ceritakan akibat kesan daripada tak semayang. Tak semayang nak selamat. Dia cerita nak selamat ni, nak selamat. Semayang tak nak selamat? Boleh selamat, Tuhan? Tuan-tuan saya selamat ke tak semayang ni? Rezeki Tuhan bagi ni maknanya semayang tak semayang semua rezeki dapat. Sebab dia pemurah Ar-Rahman. Semua. Taat ke tak taat ke, engkar ke tak engkar, semua dia bagi. Sebab makhluk dia. Allah tadi kan makhluk dia tak sia. Semua jadi ada potensi, semua terbaik. Ada kelebihan-kelebihan masing. Tak ada yang kurang. Semua ada kelebihan. Ikan yang besar itu pun, besar macam mana pun, Tuan, dia tetap pada tulang. Tuan pergi pasar ikan besar, mayung, dia ada tulang tak? Dia tetap ada tulang. Ikan parang tu walaupun tulang banyak, dia tetap ada isi. Dalam tulang banyak pun orang minat ikan parang tu. Mahal pula tu. Manusia ni juga dia ada kelebihan Allah paling akal untuk berfikir. Semua boleh fikir, semua sama. Cuma kita kadang, kau fikirlah, aku malas nak fikir. Mana dia boleh fikirlah tu. Buatlah, Tuan. Malah saya fikirlah. Mana dia boleh fikir? Tak ada boleh fikir kan ni mana? Oh, malam ni ada kuliah, malam ni jemaah, azan, raungan azan, semua dengar. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Tetapi yang terpanggil itu siapa? Siapa panggil itu? Siapa yang kekuatan apa daripada tuan-tuan ni? Ni, tuan boleh sampai ni kekuatan apa ni? Tuan boleh duduk atikah, tuan boleh duduk berzikir, tuan-tuan boleh buat sifar, berzikir, tasbih. Kekuatan apa tu? Tak ada siapa suruh tuan ada rumah tadi mandi pakai dan langkah. Kekuatan apa tu? Sebab tauhid yang ada pada tuan-tuan. Dengan tauhid ada ni tuan duduk istighfar.
Dengan tauhid ada ni tuan boleh duduk berjaga begini. Semua yang kita buat ini merupakan aset-aset kita yang nak bawa ke sana. Tapi kita tak nampak dia sebagai harta. Kita rasakan kalau buat kerja orang bayar RM50 itu upah dia. Aset kita sedang tuan duduk begini pun tak nampak lagi, tak nampak guna pakai sangat. Sebab apa yang kita usahakan ni nak guna pakai di sana. Di sini dia tak guna pakai. Sebab di dunia saya sebut banyak kali dah, di dunia ni pahala tak ada nilai. Tuan bagi tabih, ambil pahala. Saya bayar RM10, ambil, saya beri lain. Tetapi di sana duit tak nilai lagi dah. Di sana yang bernilai sangat ialah pahala. Sebab tu Nabi kata, ala wa inna fi jasadil muzghah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala huwa hiya qalbun. Bila kita ala tu jaga-jaga. Kita pesan nak naik motor, berhati-hati sikit. Apa makna tu? Sayang. Rasulullah pun sayang kepada umat dia. Nabi kata, ala jaga-jaga sikit. Wa inna fi jasadil muzghah, dalam batang tubuh kamu ini ada segumpal darah. Iza saluhat, kalau baik segumpal darah ini, saluhat jasadu kullu, baiklah. Dia jadi baik terus lah. Kalau hati dah baik, cakapan dia pun baik. Senyuman dia pun dengan penuh kasih sayang. Hati dia sentiasa bersangka baik. Kita nak bahagia, kita kena bahagiakan orang lain dulu. Tanda kita bahagia, kita berjaya membahagiakan orang. Kita duk sebut merdeka. Kita merdeka lagi. Kita merdeka dah lagi ni. Masih terikat dengan manusia lagi. Buat kerana manusia. Dalam ibadah pun buat kerana manusia. Tak mau ibadah pun kerana manusia juga. Macam nak merdeka lagi. Macam mana nak merdeka lagi? Dalam ibadah pun kerana manusia juga. Tak mau datang buat ibadah pun kerana manusia juga. Tak berkenan orang tak kuning. Kerana manusia tak lepas lagi. Jadi macam mana nak datangkan himmah keikhlasan payah. Nabi kita wa inna wa iza fasada jasadu kullu. Bila rosak pula segumpal darah ini, Nabi ingat sikit. Kalau segumpal darah baik dia. Tetapi sekiranya rosak segumpal darah yang ada dalam batang tubuh kamu tadi, maka rosak segala-galanya. Bila hati dah rosak, dia keras. Kaki pun dah berat. Yang berat kaki, hati pun berat. Nak pergi dengan menjadi ilmu pun berat. Nak bangun tahajud tengah malam pun berat. Nak syaitan bak semayang pun berat. Dia tak rasa apa-apa. Maka sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, apabila kamu rasa letih kerana kamu melakukan ibadah, letih datang surau malam ni, panjang pula ceramah malam ni, letih sehingga mengantuk, keletihan ini dia akan hilang. Petang tadi pengurusi suruh buat gotong royong pula, letih itu akan hilang, tapi pahala akan kekal kepada Tuhan. Tetapi bila kita laksanakan buat perkara yang Allah Ta'ala haramkan, seronok hanya sekejap, seronok akan hilang, tapi dosa dia tetap kekal kepada kita. Kita berborok kawan sampai semayang maghrib pun tinggal, kita seronok, tapi seronok tu akan hilang, tapi dosa tetap kekal sama. Kita kena usaha macam mana kita nak selamat di sana. Tuhan,
Macam mana kita nak selamat di sana, tuan kena usaha. Dunia ni pun kita nak tenang, nak senang, nak bagi keluarga seorang pun kita tungin terbalik bekerja, tuan, siang malam nak cari. Itu di dunia, tuan. Tetapi makna dia ada noktah dia, tapi di sana tidak ada noktah. Kita datang bila pun ada noktah. Mesti kita okey stop, pukul 9 stop. Dia ada noktah. Okey, pukul 10 kena tutup lampu. Noktah dah. Umur begitu sampai sana noktah, berhenti, habis. Sana tidak ada noktah. Tidak ada hari yang berakhir berterusan. Maka sebab itu saya nak sebut sikit, tuan, sebelum saya nak sambung ni. Kata hukama, kamu jagalah 5 bala kecil. Tuan-tuan yang ada kena ingat, jagalah 5 bala kecil terkena pada kita sebelum datang 5 bala yang besar sangat dalam hidup kita ni. Bala yang kecil yang pertama ialah mati di waktu muda. Berangan-angan nak bercita nak beramal waktu tua. Tiba-tiba tak sebab nak tua, dia meninggal waktu muda. Kena langgar dengan lori bala. Bom. Bala tak? Takat dia pasang angan-angan bercita-cita saja. Aku nak wakaf, aku nak sedekah, nak buat semua. Tunggu dapat dia. Tunggu, pom. Bala. Yang kedua, fakir di waktu tua. Musafir fakir di waktu tua. Susah di waktu tua. Masa muda dia boros. Hina di waktu tua. Hina dengan kejahilannya. Hina dengan amalan tidak adanya. Hina sampai nak duduk dengan anak pun tak boleh nak numpang. Fakir di waktu tua. Dia tahu amalan banyak, nak buat dia usia dah, faktor usia pula dah. Bala, tuan. Yang ketiga, dihina setelah dimuliakan. Bala. Dihina setelah dulu orang cukup hormat dia. Sebab dia jawatan. Sebab harta dia banyak. Semua orang hina dia. Anak-anak pun makna mulia dia. Tapi bila segala-galanya tak ada, dihina setelah dimuliakan. Tuan-tuan tengok sahabat, ibu bapa hantar rumah seri kenangan, tinggal tersembas, botolak dalik dengan adik-beradik. Mak nak duduk rumah kau, mak duduk rumah kalang pula, tolak sana, tolak sini, tolak sana sini. Maka sebab itulah satu masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, jalan jumpa dengan satu budak lelaki sedang dukung, tahu kokong, orang utara panggil kokong, dukung satu unta. Kejap dia tengok budak ni letak ayah dia bermain seperti kanak-kanak. Manusia ni, tuan, jangan tunjuk hebatlah. Sampai masa umur dia balik, asal balik tau. Kejap dia menangis, sekejap dia nak makan. Budak ni duk layan dia. Lepas dia dukung balik, Umar pun hampir dah kepada budak ni. Siapakah orang tua ni, Tuan Umar? Kata budak ni, ya Amirul Mukminin, dialah ayah saya. Setiap hari beginilah aku terpaksa dukung dia sebab dia nak berjalan-jalan. Kejap dia nak minum, kejap dia nak bermain, kejap nak duduk. Betul hanya kau, tiada di tempat yang terbaik kau oleh syurga. Budak muda ni dia kata, ya Amirul Mukminin, silap kau. Silap kau ya Amirul Mukminin. Waktu aku dukung ni hati lintas hati aku. Kalau Allah Ta'ala ambillah aku redha. Pernah terlintas hati aku.
Tetapi ayah aku memelihara aku, dia tak pernah mengharapkan aku mati. Dia mengharapkan aku hidup. Walaupun anak tadi dia cacat celak ni, ibu bapa mengharapkan anak. Tetapi bila anak tadi jaga ayah, dia mengharapkan ayah mati. Aku tak layak ya Al-Mu'minin. Allah, menangis Al-Mu'minin. Hebat, hebat tak? Tak usahlah, kita sudahlah jaga dah sampai lama-lama sangat. Kita mak ayah, saya nak balik bekerja. Esok saya dah mesyuarat. Dah lama sampai 2 tahun dia kata, ya Allah, kalau kau nak ambil ya Allah, aku tak sanggup nak tangguh, aku tak sampai hati nak tengok ayah aku bini. Kau nak ambil lah. Maharapkan mati hari hidup tu, marah mati. Tapi budak ni hebat. Ya ambil, aku tak layak. Allah. Tuan-tuan masih sihat lagi, kita masih sihat tuan. Umur penghujung tak tahu. Kita anak 5 orang, kita boleh tahu dah mana anak tuan-tuan agak boleh menumpang. Boleh agak tak? Anak mana yang agak-agak boleh menumpang? Kita boleh agak dah. Dihina telah muliakan. Yang keempat, dia tak berani cakap yang benar. Tak berani bercakap yang benar, nak berdakwah kepada anak tak berani. Sebab anak duk bagi tiap-tiap bulan 400, anak balik. Tak bangun main subuh pun tak berani. Bang, bangun bang main subuh, tak berani. Takut anak stop bulan 200, sebab tegur. Tak berani nak cakap benar. Habis. Anak tak tahu arah pun tak berani nak tegur. Habis. Bukan nak menurunkan, bala. Yang kelimanya, sakit di perantauan. Bala. Sakit di perantauan. Tuan datang mana? Oh, saya daripada Kota Baru. Datang Muhana. Datang duk Muhana. Bawa lah beg satu. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari tiga okey. Kadang kalau anak okey, menantu tak okey. Anak pun menantu balik awal, ayah kita makan sama-sama. Kalau sampai seminggu, dia kata ayah makan dululah. Kena faham tu. Kena faham tu. Dia kata ayah makan dululah, tu nasi itu dong. Faham tak? Minggu pertama datang, oh nak makan bersama-sama. Seperti mana zaman kita anak-anak dulu nak sonok makan ayah. Kalau sampai seminggu dia kata ayah makan dulu, faham tak tu? Kita jenis tak faham, duduk sampai 2-3 bulan. Kalau menantu balik tengah malam pun balik tak dapat jumpa. Kalau menantu okey, anak pula tak okey. Akhirnya isikan baju bol bag, naik bas pula pergi mana? Pai-pai Temenawan, pergi kumpul rumah anak nombor 2 pula. Nombor 2 okey, anak okey semua, menantu pun okey semua. 3 hari lain macam pula, akhir buh baju pula, pergi Alustar pula, rumah anak yang ketiga. Dengan sampai ke Alustar mana sakit pula. Rumah dia Seman tinggal. Konon-konon nak seronok dengan anak cucu. Akhirnya sudah meninggal di Alustar. Simpan di sana. Sakit di perantauan. 5 sebab saya kata mati di waktu muda, musafir di waktu tua. Tak berani yang bercakap, dihina setelah dimuliakan, sakit di perantauan. Pala yang paling besar sangat. Kita kena cari formula-formula ni, pastikan supaya kita tak terjerumus dalam kehinaan, tuan-tuan. Ini di dunia tau. Jadi mana nak selamat kesenangan ni, keputusan tak tahu lagi. Sekarang keputusan tuan-tuan tak tahu, keputusan saya pun tak tahu, selamat tak selamat tahu tak? Keputusan selamat tak selamat tuan? No. Alam dua alam di hadapan kita tahu, itu keputusan yang muktamad. Di sini tak usah, belum tahu lagi. Sebab tu kita hak keridhaan Allah, kena banyak selawat, hak syafaat Rasulullah. Banyak, paling tidak tuan-tuan amalkan, paling tidak pun 100 kali selawat Allahumma salli ala Muhammad, sambil mendoakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Banyak selawat. Kalau kita ni berat selawat, nak selawat pun berat tuan.
Punya Rasulullah tak ingat kepada kita. Sampai nak selawat pun berat. Nak tunggu hari Jumaat, imam kata khatib kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita pun Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Itu saya gerak kerja yang saya nak sebut tadi. Kita kena ada perancangan kerja yang saya kata sebut tadi. Saya ada sebut kena ada perancangan kerja. Kalau seorang berniaga, dia ada perancangan kerja sini dia tu. Pagi ni saya sini, petang sini. Kita juga dalam ibadah dengan diri untuk selamat diri, nak selamat sebut tadi, kita kena atur juga gerak kerja kita kena atur, tuan. Maghrib mana tempat kita? Sesuai kan maghrib duduk kedai kopi? Umum macam ni, sesuai tak? Umum macam ni, sesuai lagi duduk kedai kopi? Tak sesuai dah. Sesuai di sinilah, tuan. Tengok Allah Ta'ala letak kita di umur penghujung, di mana letak kita. Kalau umur masuk 50, 60 ke atas ni, 50 ke atas ni, tuan, masih mana tak berubah juga, tak ada. Dia nak berubah mana dia kena masuk ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak laksanakan tuntutan-tuntutan tadi? Itu bala saya sebut tadi. Baik. Akibat meninggalkan semayang. Tengok kita. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahawa ia bersabda, tidak halal mengambil zakat bagi orang yang meninggalkan salat. Berat, tuan. Tanggungjawab kita ada dua benda. Pertama sekali, iqamatiddin. Tanggungjawab kita kedua, wasiaf satu dunya bih. Iqamatiddin, tanggungjawab kita ialah mendiri membangunkan din agama. Mayang kena dibuat. Itu tanggungjawab kita. Allah Ta'ala tahu, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu, jin dan manusia. Jin dan manusia tak aku jadikan dua makhluk ini illa liya'budun, melainkan untuk ma'abdi, ta'abud diri kepada aku. Amri macam tanggungjawab dia ia iqamatiddin, menegakkan. Semayang benda yang kena dibuat, ilmu benda kena dicari. Puasa benda kena dilaksanakan. Ibadah haji benda kena usahakan pergi kalau mampu. Tuan-tuan sedang membangun, kita sedang membangun ini agama. Agama benda yang hidup. Beli pokok rambutan, beli musang king ke, benih yang baik, baiklah letak kaki 5 rumah semen. Hidup tak pokok tu? Hidup tak? Tak kaki 5 semen, hidup tak hidup pokok tu? Kalau letak atas tanah yang subur, hidup tak hidup? Demikianlah ilmu agama pun. Kalau jatuh pada hati manusia yang mati, matilah agama tu. Kalau suruhan dakwah tu sampai pada manusia hati yang hidup, suburlah dia. Kita bimbang jangan hati kita sampai hati mati. Takut tuan-tuan kalau Tuhan hijab hidayah pada kita, tutup je, tak selamat. Saya kata kita nak selamat. Jangan sampai Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ajak tak mau, Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim, kami tutupkan pintu hati kamu. Pintu tu bukan luah tu tapi tertutup. Bila hati tutup, kau bukan luah macam mana pula. Kalau hati tutup, pasang lapis sistem macam mana pun tuan fungsi. Kalau hati tutup, pasang skrin macam mana bukan hati tutup. Bukan dia pintu tu tutup, tapi hati tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, tutup. Maksud jangan sampai hati kita tertutup, tuan. Kita duk berangan nak selamat, rupanya hati dah mati. Tuan tak mati, hati mati. Nak tanam tak boleh. Hati mati, jasad tak.
Kalau jasad maknanya roh keluar, mati senang tanam. Di alam roh saja, jasad tak ada. Di alam rahim, roh dengan jasad tau. Di alam dunia, roh dengan jasad. Di akhirat, roh dengan jasad. Jasad nak selamat, rohani nak selamat. Kita duk selamat jasad, rohani tak selamat. Nak buat apa? Jasad nampak segar, smart. Jasad selamat, nak selamat, jaga kesihatan begini macam makanlah apa pun. Selamat. Jasad nak selamat, tetapi jasad selamat dalam bentuk sementara. Walaupun dia siap penyakit, tuan ada penyakit? Tak ada. Walau tak sakit tuan, syarat mati bukan sakit tau. Dia selamat hanya sementara. Dia ada tempoh-tempoh yang tentu. Allah Ta'ala daripada azali Tuhan dah tentu dah. Umur kamu sekian. Rezeki kamu sekian. Rohani nak selamat. Rohani dia selamat ni tuan-tuan, nak selamat, kena nak selamatkan rohani. Sebab jasad dia bentuk selamat sementara, rohani dia kekal. Dalam ilmu tauhid disebut qadim idafi, kekal yang mendatang. Ada permulaan, dia tidak ada kesudahan. Manakala zat Allah Ta'ala disebut qadim hakiki, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Nak selamat. Okey, dua-dua kita nak selamat. Jasad kena selamat sebab ni amanah Allah suruh jaga. Kita kena jaga. Bukan kita punya ni barang pinjam kena jaga tak? Kita tak boleh buat usaha kita. Jasad ni bukan kita punya, milik Allah ni, dia pergi pinjam. Rohani itu siapa? Ni saya apa? Saya punya lah. Saya tu siapa? Rohani lah. Rumah saya tu. Rumah siapa? Rumah saya lah. Rumah jasad kan urusan dia. Rohani. Nak selamat. Bila nak selamat, kita nak jaga. Dia kata sini maknanya akibat meninggalkan sembahyang, dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahawa ia besar, maksudnya tiada halal mengambil zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Maka sabdanya maksudnya janganlah kamu diam sekampung dengan dia dan jangan bersekedukan dengannya, kerana bahawa laknat Allah turun ke atasnya. Kita duduk dengan orang pakai minyak wangi tuan, wangi akan hinggap pada kita. Kita duduk tempat tukang besi, percikkan besi pun kena pada kita. Pak. Bersekukannya kerana bahawanya laknat Allah Ta'ala turun ke atasnya. Dan lagi sabda baginda Rasulullah SAW, maksudnya awal-awal sesuatu. Makna di akhirat kelak, yang mula-mula sekali, awal-awal sesuatu yang dihitamkan pada kiamat ialah Allah Ta'ala akan hitamkan muka orang yang meninggalkan sembahyang. Allah hitam orang sembahyang, dihitamkan dulu. Dalam surah Ar-Rahman Tuhan, yu'raful mujrimuna bisimahum fayuqazu binasil aqdam. Dikenal orang-orang dosa ni ada tanda-tandanya. Ada tandanya. Yu'rafu mujrimuna bisimahum fayuqazu binasil aqdam. Dikenal orang dosa ni ada tanda-tandanya. Fayuqazu, Tuhan kata perintahkan, kamu campak dah dia dalam neraka jahanam. Hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Ini Tuhan kata neraka jahanam yang kamu tak percaya dunia lu, kamu tengok ini dia. Depan mata tengok, itulah hazihi jahannamul lati yukazzibu mujrimun. Ini dia neraka jahanam kamu tak percaya sangat dulu. Yatufu bainaha wa baina minan. Mereka ini akan dicampak masuk dalam air panas yang cukup menggelegak. Angkat naik, daging habis, tumbuh daging baru.
Dimasuk bala api, bakar dengan api neraka, hancur belegak habis. Dia angkat naik, tumbuh daging yang baru. Masuk air panas balik. Itu nama dia seksa. Makna mati, kalau mati tak nama seksa. Makna seksa tu makna orang yang sedang hidup. Kalau mati senang. Sebab hidup, bila hidup diseksa, itu nama dia seksa. Boleh bertahan kan ni? Boleh tahan ke? Kita nak ruang masa sedikit pun tak boleh. Sana nak ni. Di sana tiada kesudahan. Biar bersusah sini, letih sini tuan. Letih ni balik tidur lepas makan. InsyaAllah tuan, dia akan letih hilang. Dia akan selamat. Maka yang pertama dihitangkan wajah orang yang meninggalkan salat di akhirat kelak. Duk cerita ni supaya jangan kita abaikan kalau nak selamat. Kalau tak mau selamat boleh teruskanlah kalau nak selamat. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahasanya ia bersabda, aku lihat seorang lelaki daripada umatku didatangkan oleh malaikat maut. Malaikat maut ni raja cabut nyawa, itu jawatan. Malaikat maut ni jawatan dia, nama dia Azrail. Jawatan dia malaikat maut. Macamlah Bilal bin Rabah. Nama dia Bilal bin Rabah. Jawatan dia muazzin. Kita sini Bilal. Oh tu Bilal. Bilal pun nama Bilal pula. Bilal tu nama orang tu. Dia dah sahabat Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah nama. Jawatan dia muazzin. Kita tak apa, bantailah, tak kisahlah. Panggil Bilal. Bilal, azan. Bilal. Bilal tu kan nama Bilal pula. Asyik tak? Nama malaikat maut ni jawatannya. Nama dia Azrail. Kerja dia cabut nyawa adalah. Kerja dia cabut nyawa. Kenapa Tuhan bagi pada Azrail ni tukar dia cabut nyawa? Ketika Allah Ta'ala nak jadi Adam dulu, Allah Ta'ala perintahkan Jibril turun bumi. So ambil tanah. Nak buat apa? Nak buat lembaga Adam. Ni nak jadi kita lah ni. Pegang. Bumi kata, Jibril, jangan kau ambil aku. Aku tak sanggup nak jadi manusia ni. Manusia ni banyak tu. Aku tangguh tolonglah jangan. Aku takut dibakar di pinaka. Ni lepas balik tanah. Tak dia nak ambil. Naik mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala tu perintah malaikat Israfil. Seorang malaikat perintah. Akhirnya Azrail. Panjanglah cerita dalam tafsir. Akhirnya turun malaikat. Azrail pegang. Rayuan demi rayuan dia pegang genggam juga. Bawa menghadap Allah SWT. Pendekkan cerita. Maka sebab tu jawatan cabut nyawa ni Tuhan bagi pada Azrail. Kerja cabut nyawa lah. Setiap hari dia hantar. Mereka setiap hari dia tengok, cek. Kita tak perasan. Perasan tak? Tang tadi datang. Dia cek. Kalau Tuhan nampak, tuan-tuan agak macam mana? Waalaikumsalam. Esok kau ambil kau dah, agak macam mana? Tuan main. Jadi maknanya Nabi kata, aku lihat seorang lelaki daripada umatku didatangkan oleh malaikat maut, dia mana ia seorang yang berbakti kepada dua ibu bapanya. Dia taat. Maka kebaktiannya itu menolak. Maknanya sekarang temu tadi daripadanya. Bukan maknanya maut tak ambil, tapi nak ceritakan maknanya kebaktian tu dah mula datang. Tuan ambil uduk pagi tuan, waktu sejuk pagi. Tak ada apa-apa ke? Tahu tak besar ganjaran tu? Sekarang tuan tak nampak uduk kita ambil tadi nak tolong kita sana, tak nampak lagi. Tuan buat nak sebenarnya ambil uduk. Sejuk pun ambil, menggigil pun ambil juga. Tuan tak nampak ganjaran sana. Sebab tak nampak. Al-hikmatu dhallatul lil mu'min.
hikmah dalam ajaran sampai dhallah Nabi hilang kerana tak mencari. Sama lah Tuhan berjaga ni. Kalau kita benar ilmu kita masuk, kita berjaga bukan kosong. Kita ingat mana aku cari keridhaan Allah Ta'ala, ingat tu. Nun di sana Nabi dah sebut dalam sebuah hadis bagi Rasulullah, ainani la tamassau man-nar, ainul bakat min khasyatillah wa ainul bata tahrisu fi sabilillah. Kalau kita faham, yakin dengan hadis Nabi disebut. Mudah-mudahan Tuhan jaga bukan kosong Tuhan. Nabi kata, ainani, ada dua jenis mata manusia. Di akhirat kata, la tamassamuna, tak akan disentuh oleh api neraka. Kalau mata tak sentuh api neraka, seluruh jasad tak sentuh api neraka. Nabi kita mata tak sentuh neraka, bila mata tak sentuh neraka, seluruh jasad tak akan disambar, disentuh oleh api neraka. Mata yang mana? Ainul bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Nak takut apa dia tak kenal Allah, nak takut apa? Nak takut apa kalau dia tak kenal, nak takut apa tuan? Tambah nak menangis pasal apa? Tak takut. Kita kena atur gerak kerja kita tuan, bangun. Umum begini pukul 4 pagi bangun tuan, buat tahajud. Penting istiqamah. Sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Ingat balik kesilapan kita buat dulu, mohon keampunan Allah Ta'ala. Kalau mengalir air mata penyesalan dengan dua pok kita. Ya Allah, dulu aku dalam kejahilan. Sekarang aku dah belajar sikit banyak, aku dah ingat, ampun ya Allah dosa. Tangisan inilah, mata inilah yang Nabi sebut tak akan disentuh api neraka di akhirat kelak. Yang keduanya, wa'ainul bata tarisu fi sabilillah. Mata yang berjaga kerana Allah. Ni tuan duk berjaga celik ni kenapa ni? Kerana tok fungsi ke? Kerana tok imam ke? Kerana saya bukan? Kerana Allah. Mudah-mudahan mata yang berjaga ini termasuk dalam hadis kata wa'ainul bata tahrisu fi sabilillah. Mata yang berjaga kerana Allah. Sekarang tak nampak? Di akhirat kalau baru kita nampak datang. Semua datang tuan-tuan. Ingat saya rupi je, rupanya nampak. Jadi kalau boleh nampak begitu dah tuan-tuan, keperluan namanya persiapan di akhirat kelak. Inilah keperluan yang kata ibadah bekalan, inilah dia. Datang kami ilmu, berjaga, buat semua ni keperluan dia. Baik, sikit lagi ya. Yang kedua, dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku. Siapa ni? Kita. Kalau kita umat dia, kita takut bimbang kita muka umat Nabi tak muka kita umat lagi parah. Kita dah muka kita umat Muhammad, tapi Muhammad tak muka kita umat dia. Macam mana nak buat? Kalau kita ni umat Muhammad, saya berapa kali berselawat dengan dia? Saya berapa kali? Ya Tuhan suruh, hak larang, semuanya Nabi yang bawa sampaikan. Kalau kita langgar juga, macam mana kita tak mengaku? Amanah lah. Orang yang nak tunaikan amanah, orang yang ada sifat amanah. Orang yang nak tunaikan amanah ni, orang yang memiliki sifat amanah. Kalau kita tak ada sifat amanah, macam mana kita nak tunaikan amanah? Perintah sembahyang ni amanah dah tu. Amanah dah. Perintah berjemaah amanah dah. Perintah hadir menjalankan ilmu amanah dah tu. Kalau kita sifat amanah tak ada, macam mana kita nak tunaikan amanah tu? Pertama sekali kita kena ada amanah. Kita duk baca Nabi sifat sidi, amanah, tabligh, patanah, sifat Nabi. Sifat itulah mana kena ambil. Aku lihat seorang lelaki di umatku telah dikeraskan. Maknanya dikeraskan maksudnya disiksa atas kuburnya. Maka didatangkan wuduk kepadanya lalu lepaskan bersih Allah Tuhan. Wuduk yang kita duk ambil, duk jaga tuan-tuan tu, pahala tu datang Tuhan. Maka sebab tu berwuduk kena ada adab, kena ada. Bila kita faham tu, kita kena jaga sungguh wuduk ni, kena bagi sempurna sungguh. Kita ni kadang kalau mana Allah wuduk ni kena hari Jumaat tuan-tuan. Satu, dua. Satu ni basuh ni semua rata semua baru bila bilang satu. Basuh lagi rata semua baru boleh dua. Saya basuh saya sampai 3 baru boleh bilang 3. Ni kadang kalau siku pun tak kena.
Kadang-kadang kaki berita mana selipar tak tanggal. Kadang-kadang tumit pukul lari tak kena. Sebab adab kena jaga. Sebab itu proses bila kita semayang tu, dia walaupun bermula semayang takbiratul ihram di sunai salam, tetapi dia bermula dengan wuduk tu dulu. Kalau wuduk tak sebenar, ya, nak semayang tadi nak wuduk. Wuduk ni apa? Untuk nak semayang lah. Itu dia. Wuduk akan datang tuan. Pahala dia. Baik, saya dekat tu je. InsyaAllah kita sambung ke datang. InsyaAllah. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang saya sampaikan ini tuan-tuan. Sebab minta maaf, saya kadang cakap kuat sikit. Sebab tuan nak cakap terbit dari hati saya. Saya kena niat nak berubah. Niat nak sampai pada tuan. Niat kerana kasih tuan-tuan nak bagi tuan-tuan semua ingat. Saya cakap dengan kena hati saya. Bukan sekadar saya dah baca kitab, tapi wallahualam. Saya tak mahu itu. Sekian, wallahualam balik. Tak edit. Dan niat nawai itu makna mesti bermula. Bermula ibda kita nak ubah, kena mula kita ibda binafsik. Kena mula dengan kita dulu. Kita buat. InsyaAllah kita sambung ke datang. Yang ketiga dan aku lihat seorang lelaki dari umatku telah datang oleh malaikat Zabaniyah untuk diseksakannya. Maka datang zikir dan tasbih. Allahu Akbar. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallim. Wa radallahu tabarak wa sahabi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sunnah sir umuna azim ya rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin.